Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini saya akan menceritakan satu topik di dalam program e-usahawan dipanggil copywriting ataupun lebih dikenali sebagai ayat jualan. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan cik-puan sekalian, copywriting ni adalah satu elemen yang sangat penting dalam mana untuk kita membina kempen jualan kita di media sosial. Okey, next. Sekarang ni saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan cik-puan sekalian, apakah objektif sebenar copywriting tersebut? Apakah pentingnya copywriting tersebut? Kalau kita tengok kat sini, objektif dia adalah usahawan dapat membina ayat jualan yang berkesan untuk menjalankan aktiviti perniagaan di atas kalian. Di atas talian. Kenapa dia kata ayat yang ayat jualan yang berkesan? Sebab mana, macam kita pernah tengok lah, kalau tuan-tuan pernah alami lah sebelum-sebelum ni kan, bila tuan-tuan dan cik puan buat posting kan, bila buat posting tiba-tiba klik, hari ni posting tak ada orang respon, tak ada orang react, tak ada orang komen, tak ada orang like. Petang ni pula buat posting pula, sama juga, tak ada orang respon, tak ada orang like, tak ada orang react. Ini menunjukkan kualiti copywriting yang tuan-tuan dan cik puan buat tu tak berkesan. Jadi, hari ini saya akan ajar kepada tuan-tuan dan cik-puan sekalian bagaimana nak membina satu copywriting yang betul-betul berkesan kepada produk atau perniagaan kita. Okey, dalam topik ni juga, dia ada beberapa subtopik lah, submodul yang tuan-tuan akan belajar pada hari ini. Yang pertama, dapat memahami 3 elemen untuk membina ayat jualan. Nanti saya akan terangkan sebentar lagi apakah 3 elemen tersebut. Okey, yang kedua, dapat membina 3 jenis copywriting. Okey, 3 jenis copywriting yang orang selalu sebut. Pernah dengar tak ayat copywriting dipanggil teaser? Itu salah satu copywriting lah, jenis copywriting. Yang kedua, copywriting yang orang selalu guna juga dipanggil hard sell. Dan yang tiga adalah dipanggil soft sell. Jadi, itulah 3 jenis copywriting yang tuan-tuan dan cik puan kena faham dan tahu bagaimana nak menggunakan jenis-jenis copywriting tersebut. InsyaAllah, saya akan ajarkan kepada tuan-tuan dan cik puan dalam kelas kita pada hari ini. Okey, seterusnya, dapat membezakan cara menjual kepada prospek lelaki ataupun perempuan. Jadi, bila kita nak berniaga di media sosial ni, kita kena buat satu copywriting yang lebih khusus. Kita tak boleh buat copywriting yang sangat general untuk ke semua, ke semua prospek-prospek kita, tak boleh. Yang sepatutnya, bila mana kita nak buat copywriting, kita kena tahu kalau produk itu untuk wanita, bagaimana kaedah kita nak bawa ayat kita lebih kepada feminin, lebih kepada kewanitaan tersebut, kepada wanita tersebut, gaya bahasa, ayat yang kita nak gunakan dan sebagainya. Sama juga bila masa kita nak jual produk kepada orang lelaki, kita kena tahu ayat apa yang lebih suka kepada orang lelaki. Yang tu tuan-tuan dan cik puan saya akan terangkan lebih detail dalam topik ini pada hari ini. Okey? Dan yang terakhir, yang paling penting adalah memahami kegunaan formula IDOKA. Pernah dengar tak formula IDOKA tersebut? Ataupun kalau tak pernah dengar lah kan ayat IDOKA, formula IDOKA, pernah dengar tak formula AIDA? AIDA, iaitu attract, interest, desire dan action. Itu formula yang paling lama lah, yang paling asas yang telah digunakan daripada zaman dahulu lagi, AIDA. Lepas tu dia dah berlaku inovasi, berlaku dari segi kreativiti. Dia jadi satu lagi, dia naik kepada dipanggil AICA. AID dia tambah C. Lepas tu A, dia panggil AICA. Itu formula yang kedua. Dan the latest one, inovasi yang terbaru yang telah dibina oleh kita punya trainer-trainer, dipanggil IDOKA. Apa itu I? Apa itu apa itu A? Apa itu I? Apa itu D? Apa itu O? C dan A? Saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan cik puan secara detail dalam topik kita pada hari ini. Okey? Saya harap semua bersedia, bersemangat untuk kita belajar copywriting ni. Sebab copywriting adalah satu benda yang paling penting. Bila mana kita nak buat material marketing. Kenapa saya cakap dia sangat penting? Sebagai contoh, untuk kita berniaga di media sosial, dia ada 3 elemen penting ya. Tuan-tuan dan cik puan kena kuasai material untuk kita buat marketing. Yang pertama adalah poster. Poster kita kena betul-betul orang kata menarik minat orang.
Yang kedua adalah video kita, ataupun video pendek kita ke, ataupun story kita ke, ataupun kat reels kita. Dan yang ketiga adalah copywriting. Jadi 3 elemen ni sangat penting untuk tuan-tuan kena faham tentang ketiga-tiga yang saya cakap tadi, material marketing. Barulah tuan-tuan dapat berjaya untuk menarik audien ataupun prospek di media sosial untuk melihat dan membaca ataupun mengetahui tentang produk dan perkhidmatan tuan-tuan dan cik puan sekalian. Okey? Baik. Next. Sorry. Okey. Apa itu asas copywriting? Okey. Asas copywriting ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi sebelum saya nak pergi ke 5 asas yang paling yang ada di dalam slide saya ni, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, sebelum tuan-tuan dan cik puan faham tentang kepentingan asas copywriting, dia ada satu formula ataupun satu funnel yang tuan-tuan dan cik puan kena faham dan betul-betul tahu bagaimana nak guna funnel tersebut. Ini ada foundation, atau kata asas tunjang utama bila mana tuan-tuan dan cik puan nak membina satu copywriting yang betul-betul berkesan. Pernah dengar tak KLT funnel? Saya tulislah sikit KLT funnel. Apa tu KLT funnel? Funnel. Kalau bahasa Melayu kan funnel cerowong kan? Cerowong. Apa tu? Cerowong yang boleh kita bawa. Okey. Dia punya, untuk nak bagi tuan-tuan dan cik puan faham, dia macam ni tau. Gambar rajah dia. Dia segitiga terbalik. Dia ada 1, dia ada 2. Okey. Yang paling atas ni dia adalah K. K tu adalah stand to know. Tahu. Yang kedua adalah L. L tu adalah like. Dan yang terakhir adalah T, iaitu trust. Okey. Inilah funnel marketing yang paling basic yang tuan-tuan dan cik puan kena faham. Sekiranya tuan-tuan dan cik puan tak faham tentang KLT funnel, saya boleh katakan tuan-tuan dan cik puan tak akan berjaya untuk membina copywriting yang betul-betul berkesan. Jadi sebelum kita masuk kepada elemen-elemen yang terdapat dalam topik copywriting ni, saya nak bagi kefahaman dulu tuan-tuan dan cik puan kepada KLT funnel. Okey, untuk nak faham KLT funnel ni, saya nak bagi contoh macam ni. Facebook kan, kita nak berniaga di Facebook ataupun Sokmed dia dikenali platform Facebook. Facebook ni, jumlah masyarakat pengguna rakyat Malaysia yang mempunyai akaun Facebook adalah mencecah hampir 28 juta orang, ataupun 2/3 rakyat Malaysia ada akaun Facebook. Jadi dan saya nak tanya tuan-tuan dan cik puan sekalian, dalam 28 juta orang rakyat Malaysia yang ada akaun Facebook, bila mana tuan-tuan dan cik puan buat iklan di dalam Facebook, adakah 28 juta orang tersebut minat ataupun suka kepada produk puan-puan dan cik puan? Adakah 28 juta tu semua minat kepada produk kita? Semestinya tidak. Betul tak? Sebab interest orang berbeza-beza. Ada orang minat kereta, ada orang minat motor, ada orang minat basikal, ada orang suka makan, ada orang tak suka makan. Jadi 28 juta orang takkan minat kepada produk kita semua. Tetapi dia ada satu market yang besar. Jadi KLT funnel lah yang akan membantu tuan-tuan dan cik puan untuk mendapatkan, untuk fokuskan kepada di dalam market Facebook tersebut kepada mereka yang betul-betul minat kepada kita punya produk ataupun yang ada interest kepada kita punya produk. Bagaimana kita nak bina prospek kita sendiri? Bagaimana kita nak bina market kita sendiri dalam Facebook? Betul tak? 28 juta orang, tak semua orang minat kepada kita punya produk. Jadi kita kena bina kolam ikan kita sendiri. Bagaimana kita nak bina kolam ikan? Pernah dengar kan? Kalau tuan-tuan pernah pergi kelas-kelas digital marketing yang ada, pernah tak dengar trainer-trainer ataupun coach-coach beritahu tentang
You kena bina kolam ikan sendiri. Yang ni saya nak ajar kepada tuan-tuan dan cikgu sekalian, bagaimana nak bina kolam ikan kita sendiri. Okey, iaitu menggunakan funnel marketing yang paling basic ataupun asas utama, iaitu know, like, trust. Okey, jom kita belajar sikit. Sebelum kita masuk slide ni, saya nak bagi dulu. Sebab ini penting. Kalau tuan-tuan dan cikgu tak faham yang ni, maka susahlah tuan-tuan dan cikgu nak bina copywriting tuan-tuan dan cikgu sekalian. Okey, jom. Sekarang ni, bila kita buka kedai dekat Facebook, betul tak? Bila kita buka kedai tu maknanya kita buka page kita lah, page perniagaan kita dekat Facebook. Bila kita buka kedai dekat Facebook, mestilah kita nak suruh orang kenal kita, betul tak? Nak suruh orang kenal kedai kita. Jadi apakah posting ataupun konten yang tuan-tuan dan cikgu nak kena buat dekat No ni? Nak suruh orang kenal kedai kita. Kalau kita buka kedai lah fizikal kan, kita buka kios kat tepi jalan kan. Jadi apakah yang kita buat? Selalunya kan kalau kita buka kedai kat kios, kita akan gantung apa tu? Banner. Kedai bakery Timah akan dibuka. Masa tu kita tengah renovate. Lepas siap renovate, dah ready dah semua, dah ready dah berniaga, kita keluar banner kan. Bakery Timah kini dibuka. Tu sebab apa? Kita nak suruh orang kenal, betul tak? Itu dari segi offline, physical punya perniagaan. Sekarang ni adalah di media sosial. Jadi bila kita buka kedai dekat Facebook, perkara yang paling penting tuan-tuan dan cikgu kena buat adalah posting pertama adalah hebahan, memaklumkan kewujudan kedai kita di media sosial. Jadi konten apa yang kita kena cerita dekat sini? Konten yang ataupun copywriting yang tuan-tuan dan cikgu kena buat, satunya makluman, betul tak? Makluman kedai kita beroperasi bila, buka pukul berapa, kita menjual produk apa, betul tak? Apa lagi? Jenis-jenis apa perniagaan kita, konsep apa dan sebagainya. Itu kita kena buat makluman. Jadi kat sini banyak tentang cerita pasal produk. Produk apa yang kita jual, lepas tu servis apa yang kita tawarkan. Yang ni dekat No. Tujuan apa? Nak suruh orang kampung tu ataupun nak suruh orang yang berada di dalam media sosial, 28 juta orang tu, kenal kepada kita punya kedai dan produk ataupun servis yang kita tawarkan. Itu posting-posting yang tuan-tuan dan cikgu kena buat dulu. Bila mana buka kedai, dalam objektif dia adalah No, untuk orang kenal dulu kedai kita. Nampak? Jadi yang ni kita akan bina. Macam mana kita nak bina ayat untuk orang kenal? Nanti kita akan cerita dalam copywriting nanti sebentar lagi. Okey, lepas tu bila dah orang kenal kedai kita, oh dia ni jual kek, oh dia ni jual kek, oh dia ni ada buat roti, oh dia ni buat servis aircon. Dia orang belum tentu datang ke kedai kita untuk membeli atau mengambil servis kita. Tapi bagaimana kita nak pastikan bila orang kenal kat kita ni, orang dah kenal kita buat apa, kita jual apa, nak suruh dia orang suka kat kita. Yang ni yang paling penting ya tuan-tuan dan cikgu sekalian. Bagi saya, untuk menjadikan ayat jualan yang betul-betul berkesan, tuan-tuan kena kuasai di kawasan ini. Like ni. Posting apa yang tuan-tuan dan cikgu kena buat untuk orang suka kat kita punya iklan ataupun kat kita punya posting. Apa dia? Apakah posting? Boleh bagi contoh kepada saya, apakah posting-posting yang boleh membuatkan audien di luar sana suka kepada kita, suka kepada kedai kita, suka kepada page kita ataupun suka kepada posting-posting kita. Saya boleh bagi tahu ada 3 perkara penting. Yang ni saya akan cerita sebentar lagi 3 perkara tersebut. Tetapi untuk memahamkan tuan-tuan dan cik puan dekat sini, 3 perkara tersebut adalah kita kena buat posting-posting yang dekat ke hati audien di luar sana. Pernah dengarkan ayat, bila kita berniaga di media sosial, di platform digital, kita bukan jual barang, tapi kita jual konten. Jadi apa konten yang kita nak jual tersebut? Jadi yang ni lah tuan-tuan kena jual
konten-konten yang menyebabkan mereka suka untuk lihat kita punya posting. Tak sabarnya aku nak tengok posting daripada Bakery Timah ni. Dia seronoknya aku tak sabarlah nak tunggu posting esok. Bakery Timah nak buat posting apa pula untuk esok. Kalau tuan-tuan dan cikgu berjaya membina perasaan macam tu ke audien di luar sana, maknanya konten tuan-tuan dan cikgu sangat super. Okey. Apa jenis-jenis posting untuk dekat sini? Yang pertama, kita jual informasi. Apa informasi tersebut? Juallah informasi tentang kek-kek atau roti-roti yang trending, apa roti-roti yang tengah viral, ataupun informasi tentang renovasi ataupun inovasi roti, pengeluaran roti zaman sekarang macam mana dan sebagainya. Kita jual informasi tentang roti tersebut. Sebab kan kita jual kek atau kita jual roti, bakery. Jadi semua konten-konten kita akan berpaksikan kepada kita punya niche business kita. Okey, jual informasi. Lepas tu, kita boleh buat apa lagi kat sini? Kita jual tips. Hari ni Makcik Timah nak berkongsi kepada adik-adik semua macam mana nak buat kek ataupun nak buat roti biar jadi lembut, gebu dan halus. Jadi kita jual tips kat situ. Jadi ni yang menyebabkan orang suka datang ke kedai kita. Ni tidak. Bila buat posting, belilah produk saya, belilah produk saya. Pagi beli produk, tengah hari beli produk, petang beli produk, malam nak tidur pun beli produk. Dia akan menyebabkan orang akan jadi macam mana kat kita punya kedai. Orang akan menjadi menyampah kepada kita punya kedai. Hari-hari nak menjual. Ingat kita nak beli roti dia hari-hari kan? Ibaratnya macam tu. Jadi, kita kena jual informasi. Okey, informasi, tips. Kita jual tips. Jadi, seronoklah, baguslah. Page ni banyak berkongsi tip-tip macam mana nak buat kek. Nak bagi kek tu rasa sedap lah, nak bagi kek tu rasa tegang lah, menegak lah, apalah ikutlah. Formula-formula yang tuan-tuan pakar. Sebab saya tak subject matter expert kepada orang nak buat kek tersebut. Puan-puan dan cikpuan lah yang power bab-bab buat kek. Tapi daripada kepakaran puan-puan tu lah puan-puan terjemahkan dalam posting tuan-tuan dan cikpuan untuk menunjukkan kepakaran tuan-tuan dan cikpuan. Sebab mereka tak tahu kepakaran tuan-tuan. Tuan-tuan punya, puan-puan punya kek memang sedap gila. Tapi bila kita berniaga dekat Sokmed, orang tak tahu. Sebab orang tak nak rasa. Betul tak? Jadi tuan-tuan kena tunjukkan kemahiran. Kemahiran, skill atau kelebihan tuan-tuan kat sini. Jual tips. Jual rahsia-rahsia yang mana patut rahsia boleh cerita tentang buat kek tu, cerita je. Jangan risau, orang takkan curi. Sebab apa? Mereka ni nak tahu je. Kalau mereka buat, belum tentu jadi. Dan last, kontak kita juga beli kek dengan kita. Tapi sebab apa dia orang suka? Sebab kita ikhlas berkongsi maklumat. Okey. Yang ketiga, saya bagi contoh yang ketiga lah. Lagi apa ni? Kita share. Buat sharing. Sharing lah apa-apa yang berkaitan. Jangan sharing yang terlampau jauh dengan kita punya perniagaan. Tapi sharing lah apa yang related dengan kita punya bisnes. Macam contohnya teknologi buat kek. Ada teknologi baru yang bagaimana nak bagi buat adunan lagi laju ke, lagi cepat ke, kita sharing dekat sini. Ini menunjukkan kita ni seorang yang berpengetahuan. Okey, itu dekat like. Okey, ini posting untuk mereka kenal kita. Ini jenis-jenis posting untuk orang suka kat kita. Dan yang terakhir, trust. Bagaimana kita nak buat lepas dia orang kenal kita, dia orang suka dekat kita. Macam contohlah, 5,000 orang dah kenal kita punya iklan, dah follow kita punya post, follow kita punya page. Jadi, kita dah berjaya buat dalam 1,000 dah tak payah banyak lah. 1,000 orang dah memang like kita punya page. Hari-hari kita punya posting, 1,000 orang akan react, 1,000 orang akan respon, 1,000 orang akan komen, 1,000 orang kata, Chef, boleh saya share tak posting Chef? Chef, boleh saya copy tak? Boleh saya berkongsi tak? Boleh saya ambil tak? Kalau ramai yang respon macam tu, maknanya konten tuan-tuan cikpuan sangat-sangat berkualiti. Okey, bila dah 1,000 orang dah suka dekat kita, macam sini kan, sini saya kata 5K dah kenal, ni 1K dah suka. Sekarang ni bagaimana kita nak bina trust?
sangat mudah tuan-tuan dan cikgu. Trust ni adalah kita nak memberi, dia nak membina kepercayaan antara kita dengan prospek. Ni belum lagi dengan customer. Customer tu bila dah beli barang kita. Sekarang ni kita dengan prospek. Jadi untuk bina trust, dia ada satu ayat saja untuk tuan-tuan dan cik puan kena faham dekat trust ni. Kalau ikut ke cara saya hanya guna ayat perkataan R-E-S-P-O-N. Respon. Apa tu respon dekat sini? Respon ni bermaksud bila kita buat posting yang berkualiti, mereka akan like, mereka akan komen, mereka akan share. Jadi kita punya kerja adalah kita kena respon setiap react yang berlaku dekat posting-posting kita dekat atas tadi. Cik Tima, boleh saya ambil tak resepi ni? Kita pun respon, silakan. Memang saya niat saya untuk berkongsi dengan anda semua. Cik Tima, boleh tak saya share? Ataupun boleh saya tanya tak? Kenapa bila saya ikut cara Cik Tima buat kaedah untuk jadi gebu roti, tapi roti saya tak gebu-gebu pun. Macam tu juga. Jadi kita respon, tanya kat dia. Oh, macam mana kaedah buat tu? Okey, cara dia dah betul ke? Kita kena respon. Bila kita dah respon ke semua posting kita ni, dia akan dapat membina kepercayaan. Ni belum menjual lagi tuan-tuan dan cik puan. Funnel ni saya ajar bukan untuk menjual. Ni untuk kita faham dulu. Untuk make kita bina rapport networking ataupun kita nak bina kolam ikan kita sendiri. Lepas tu lah, bila kita dah ada dah, bayangkan bila you ada 1000 orang dah, okey lah, kita nak rendahkan lagi lah. Kalau 1000, saya kata 500 orang lah. 500 pack dah percaya kat kita. Bila dah 500 orang dah percaya dekat kita nak buat jualan kan. Masa ni tuan-tuan dan cik puan buatlah jualan. Okey, sebenarnya bulan Ramadan pada hari ni Cik Tima buat promosi. Siapa-siapa beli roti untuk bersahur ataupun untuk berbuka roti Cik Tima bagi diskaun 20% untuk pembelian pada hari ini sahaja. Rasa-rasa 500 orang ni dengar je iklan kita nak bagi diskaun 50% tu, dia orang beli tak? Confirm mereka akan beli. Sebab apa? Sebab mereka dah percaya kepada kita. Jadi inilah funnel marketing yang paling basic yang tuan-tuan dan cik puan betul-betul kena faham dahulu. Apa konten yang tuan-tuan nak kena buat kat kat no? Apakah ayat jualan ataupun konten yang tuan-tuan nak buat dekat live? Jadi semua ni lah yang saya akan ajar di dalam topik copywriting kita pada hari ini. Jadi kalau kita tengok asas copywriting kita, kepentingan penulisan periklanan. Pertama, memperkenalkan jenama ataupun produk kita. Betul tak? Dekat no. Betul kan? Lepas tu, menarik perhatian prospek. Kita nak tarik dia, mesti dah dekat live. Betul tak? Nak orang suka kat kita. Lepas tu, meyakinkan prospek untuk bertindak. Ni betul tak? Dia dalam kategori like lagi. Sebab kita nak bina hubungan dengan kita punya prospek di luar sana. Prospek mendapat memahami mesej iklan kita. Ni dekat kategori like lagi. Sebab kita berkongsi tip, dia faham, dia seronok follow kita punya iklan, kita sharing, kita jual informasi dan sebagainya. Lepas tu, meyakinkan prospek untuk membeli produk kita. Ni bila kita dah dapat bina kepercayaan kita kepada prospek-prospek tersebut, maka bila kita buat iklan untuk menjual, secara automatik 500 orang yang memang dah percaya kat kita terus akan membeli produk kita. Faham tak? Inilah asas utama untuk tuan-tuan dan cik Fan kena faham dahulu. Barulah tuan-tuan faham, tahu, jelas apakah objektif periklanan tuan-tuan dan cik Puan sekalian. Okey, ready Okey, next. Okey, ini 3 elemen penting saya nak cakap selain daripada know, like, trust.
sebelum kita nak membina satu copywriting yang betul-betul berkesan, dia ada 3 perkara yang tuan-tuan dan cik puan kena betul-betul hadam. Hadam tu macam makan, dia hadam. Okey, yang pertama, kita kena tahu produk kita daripada A sampai Z. Jadi produk knowledge kita tu tentang produk yang kita nak jual tu sangat power. Kalaulah orang komen tanya pasal produk kita, kita boleh jawab. Dia nantilah saya tanya kawan saya. Nantilah saya cek dulu. Kalaulah macam tu, itu menunjukkan kita belum lagi menguasai produk kita. Okey, itu perkara yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu keperluan dan kehendak pelanggan. Jadi, kita jangan jual produk shop sendiri. Jadi, kita kena tahu apa keperluan masyarakat di luar sana. Apakah kehendak masyarakat di luar sana. Iaitu, kenal pasti keperluan dan kehendak prospek. Yang kedua, hasilkan penyelesaian masalah melalui produk yang ditawarkan. Jadi, orang dah tahu bulan puasa, kalau kita nak jual roti macam-macam yang kita selalu jual harian, tak dapat. Sebab apa? Bulan puasa. Orang hanya makan roti tersebut waktu sahur dan waktu berbuka, ataupun kudapan waktu malam sebelum tidur. Jadi anda tak boleh nak jual roti yang anda jual macam biasa. Jadi kita kena pilihlah roti apa yang sesuai untuk dijual ataupun untuk dimakan waktu pagi, waktu awal pagi dan waktu buka puasa. Yang tu yang dia panggil, kita kenal pasti keperluan dan kehendak prospek. Okey? Dan yang ketiga, yang paling penting, avatar pelanggan, ataupun saya suka guna istilah customer avatar. Customer avatar ni yang akan memberi pendedahan ataupun data kepada tuan-tuan dan cik puan tentang siapakah prospek tuan-tuan dan cik puan. Apa itu avatar pelanggan? Adalah personality bakal pembeli terhadap produk dan servis yang kita nak jual. Jadi kita kena analisa dulu. Kita kena diagnose dulu. Siapakah peminat yang ada interest kepada kita punya produk, yang suka kepada kita punya produk, yang mencari kepada kita punya produk. Kita kena kaji dulu. Mereka ini adalah golongan sasaran, iaitu target audience. Kita kena pastilah siapa target audience kita. Avatar pelanggan adalah sesuatu perkara yang sangat penting. Betul? Kalau kita tak tahu siapakah pembeli kita, macam mana kita nak jual produk tersebut? Macam contoh, you jual perfume. You kena pasti dulu, perfume lelaki ke perfume perempuan. Takkan you jual perfume dibagi iklan je. Kalau dah jual perfume perempuan, confirm kena cari audience adalah golongan perempuan. Tu lah. Tanpa avatar pelanggan ini, skrip copywriting anda mungkin tersasar disebabkan tiada target audience. Yang tu yang bila you buat iklan, dia akan jadi klik. Sebab tak kena segmen pelanggan you, tak kena target audience you. You punya copywriting cloud. You target profil perempuan, tapi you punya ayat jualan general kepada semua orang. Lelaki pun you tekan, perempuan pun you tekan, umur pula daripada 7 tahun pun you bagi golongan tersebut. Okey, profil ini ada semua golongan. Tak boleh dalam copywriting. Kita kena buat pengkhususan terus kepada siapakah target audience kita. Nampak? 3 elemen penting dalam membina copywriting yang berkesan. Pertama, saya ulang balik, product knowledge. Kedua, kena faham keperluan dan kehendak pelanggan. Dan yang ketiga, kena buat siapakah customer avatar ataupun avatar pelanggan kita. Faham tak setakat ni? Kalau faham, saya akan nak pergi ke segmen yang seterusnya. Okay, next. Okeylah, ni penutuplah sedikit untuk sesi saya pada pagi ni sebelum kita berhenti rehat. Saya nak cerita tentang apakah elemen-elemen yang terdapat di dalam copywriting kita. Pemahaman yang tuan-tuan kena faham.
Bila kita nak buat pengetahuan tentang produk kita, kan kita kena tahu produk kita daripada A sampai Z. Daripada A sampai Z, apakah perkara-perkara tersebut? Yang ini saya nak terangkan. Pertama, yang paling penting, USP kepada produk. Tuan-tuan kena betul-betul faham. Macam mana nak dapatkan USP ni? Saya akan terangkan selepas rehat ni nanti ya. Okey, dia ada formula dia untuk kita kena pasti USP ni. Okey, lepas tu kita kena tengok apakah ciri-ciri produk kita. Lepas tu apakah manfaat yang bakal diperolehi oleh pembeli-pembeli nanti bila mana membeli produk kita. Apakah bahan-bahan yang digunakan dalam membuat produk kita. Dimensi, macam mana kita nak kena tahu dimensi yang sesuai apa tentang produk kita. Kelebihan berbanding pesaing, kita kena kaji juga pesaing kita ni, apa kelebihan dia, apa kelebihan kita, apa kekurangan dia yang kita boleh tackle, yang boleh kita atasi. Jadi dengan kata lain, bila kita berniaga, kita jangan lepas pandang tentang pesaing-pesaing kita juga. Dan yang seterusnya, cara penggunaan. Kena ceritalah tuan-tuan macam mana nak guna produk tuan-tuan dan Cik Puan. Jangan jual saja. Nanti tak tahu macam mana nak guna, nanti orang tanya-tanya kita tak jawab. Dah jadi masalah dekat sini. Bahaya lah. Kalau you bina satu persepsi negatif kepada kita punya produk, backfire kepada kita sangat laju. Jadi sebab apa? Soalnya di Malaysia ni orang panggil kuasa viral tu sangat besar. Kalau kita salah cakap atau salah silap kita tak respon, tak mengakui kesilapan kita, ataupun kita tak recover balik isu-isu yang timbul, bahaya. Sebab dia boleh jadi viral. Sebab tu kita kena be alert dengan situasi-situasi tentang bisnes kita ini. Okey? Dan yang terakhir adalah jaminan. Apa jaminan you boleh bagi dekat tu? Bila you jual produk, apa jaminan you nak offer kepada audiens di luar sana? Kalau beli produk saya jamin ini. Tapi jaminan ni kenalah relevan. Jangan overclaim. Jangan buat satu statement yang di luar kemampuan kita. Itu bahaya juga kepada kita. Okey, baik. Ini tentang pertama yang kita cakap 3 elemen. Topik yang pertama iaitu pengetahuan produk. Ini yang tuan-tuan dan Cik Puan kena kuasai semualah. Okey, saya harap tuan-tuan dan Cik Puan dah faham asas utama. Jadi baru nombor 1, kita akan pergi ke nombor 2 dan kita akan pergi ke nombor 3. Nombor 1 tadi pengetahuan produk. Nombor 2 adalah keperluan dan kehendak pelanggan. Dan nombor 3 adalah apa dia? Avatar pelanggan. Okey, kita berhenti rehat dulu. Saya rasa boleh pergi minum boleh tak minum bulan puasa. Kita rehat dulu, kita sambung sebentar lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.